بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi kita hari ini terus saja ya kepada uh, menyambung latihan untuk membentangkan ayat-ayat Al-Quran. Tujuan dia ialah supaya kita aplikasikan apa yang kita dah belajar dulu. Kita buat aplikasi dalam ayat Al-Quran supaya kita menjiwai apa yang kita belajar ya. Untuk permulaan kita akan gunakan ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah ya. 2 minggu lepas saudara adik kita dah mulakan berlatih tu. Jadi apa kita buat, kita gunakan latihan yang dia buat itu sebagai demonstrasi ya kepada rakan-rakan lain ya. Hari ini so far saya tengok yang ada Puan Halimatun je lah ya. Kawan-kawan lain tu belum masuk lagi agaknya ya. So sekurang-kurangnya Puan Halimatun dapat gambaran ya, ataupun dapat rasa apa yang dimasukkan mengenal Al-Quran, ayat Quran, dan kemudian berkongsikan ya. Sekarang baru latihan berkongsi, belum lagi betul-betul berkongsi. Nanti dia akan mengambil bentuk, contohnya mengendalikan satu kelas sebagai contoh itu. Itu baru. Sekarang ni baru latihan saja ya. Jadi semuanya bermula dengan latihan. Okey, so saya kongsikan skrin, lepas tu saudara adik kita boleh ya, boleh mulakan ya. Nanti kena kongsi dulu screen sharing. Okay. Okay, so Al-Quran tu pun ada kita buat ayat 1 ya, sebab dulu dia buat latihan, so dia lebih familiar lah kata. Okay, silakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan cubalah untuk memberikan penerangan ataupun pasan hmm, ayat 1 surah Al-Fatihah. Jadi, ayat 1 ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan cuba kupas dari konteks jenis kalimah, jenis dia, jantina, bilangan, i'rab dan beberapa lagi lah. Okey, kita kalau lihat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ni, uh, dia ada bukan empat kalimah. Jadi saya akan cuba terangkan satu-satu lah. Okey, pertamanya ialah kalimah bismi, bismi. Okey. Dalam kalimah bismi ni, itu kan ada dua kalimah lagi, dua pecahan. Pertamanya Gabungan 2 kalimah. gabungan dua kalimah. Okey, kalimah yang pertama ialah kalimah B tu, iaitu sejenis harfun jar. Okey, B bermaksud dengar lah. Jadi kalimah kedua ialah ismi, ni, iaitu maksud nama. Jadi dua kalimah ini digabungkan agar jadi bismi. Kau asalnya itu ialah apa ni? Kasutan dia dua tani bawah, baris bawah. Dia kasrotain, asalnya dia kasrotain ya. Dia bertanwin baris bawah, iaitu bismin. Jadi dia B ialah harfu jar. Ni. Okey. Jadi kalimah B itu tadi harfu jar, ismi itu ialah kalimah isim lah.
nama. Okey, jadi dari segi ta'innya, dia adalah uh, apa ni, betul nakirah. Masa dia bismin, dia nakirah. Nakirah. Dia bertanwin tu makna dia nakirah lagi. Jadi kenapa dia nakirah? Sebab dia, huruf akhir dia min tu asalnya adalah bertanwin. Jadi dan tidak ada alif lam, tak alifah di awalan dia. Jadi dia adalah kalimah yang nakirah. Tetapi dalam tulisan ni dia gugur tanwin tu sebab apa? Itu bukan tanwin disebabkan oleh Arab dia yang baca sebut. Dia gugur tanwin sebab dah ada kalimah Allah ni. Ya, tetapi kalau tak ada Allah tu sebenarnya bismin yang bertanwin. Ya, so dia gugur tanwin tu sebab ada Allah tu sebab dia terikat dengan pertalian dipanggilkan idhafah ya. Idhafah kita belum belajar lagi tapi itulah sebabnya hilang dan dalam ayat ni kan ada kalimah Allah kan. Jadi ada kalimah Allah dia kena gugur tanwin. Tapi kalau kita nak menerangkan dia saja tanpa Allah, dia adalah bismin. Jadi kalau tak ada Allah, tak ada standalone, dia akan jadi bismillah. Jadi kalau itu tanda ni ialah dia tanwin pada asalnya dan dia ada alif lam tak alif. Dari segi dari segi jantina ni dia ialah kalimah muzakkar. Kenapa muzakkar? Disebabkan uh, uh, dia ada tanda-tanda ni lah yang muannas. Contohnya macam Tanah di ujungnya dan juga tanda-tanda muannas yang lain lah yang menunjukkan feminin tu, tanda-tanda itu sifat feminin pada kalimah tersebut. Ketiga dari konteks dari segi bilangan, bilangan kalimah ni dia punya bilangan dia ini ialah yang saya faham ialah kalimah yang mufrad, tunggal. Nah, Puan Alimatun, kalau tak faham boleh boleh bertanya ya. Tak payah tunggu habis. Mana-mana je bahagian katakanlah contoh tadi saudara Audi kata ta'yin ya. Mungkin dulu kelas-kelas tu terlepas ke ya boleh tanya apa benda ta'yin tu ya. Sebab kalau banyak sangat tak tahu apa terus dengan penerangan mungkin nanti banyak sangat tak tahu kan kalau sikit tak bertanya tak apa ya supaya dia jelas along the way tau. Okey, saya teruskan. Okey, Ta'in tu makrifah ke kategori ta'yin tu kalimah ta'in? Cuba saudari terangkan apa yang dimaksudkan ta'yin. ta'yin tu ya saya faham lah. Maksud dia kategori kalimah tu. Jadi ada Ciri. ciri-ciri kalimah. Ciri kalimah ismun ya. Dia hanya berlaku untuk ismun saja. Okey, Jadi maknanya kalimah ismun ni dia boleh jadi apa? jadi nakirah, Ataupun ma'rifah. ma'rifah. Nakirah tu apa maksud dia? Kalimah tu maksudnya kalimah tu kalimah yang general umum. Yang umum So, tidak dikenal pasti lagi. pasti. Kita tak tahu yang mana satu lagi, mana dia, ta'yin dia ialah nakirah. Kalau kalimah ismun tu, kita boleh kenal pasti, ta'yin dia ialah ma'rifah. Itulah dia masukkan ta'yin. Ya. Ta'yin ialah ciri kalimah tu boleh dikenal pasti ke ataupun tak boleh dikenal pasti. Itu dia masukkan ta'yin. Dalam bahasa Melayu dia umum ataupun khusus lah. Yang dua lah maksudnya ciri kalimah ismu tu dipanggil ta'yin. Ya. Okey, paling Sebenarnya dia jelas. boleh dikenal pastilah, kan? Ya. Okey. Tapi tadi dia kata bismin ada tanwin, dia nakirah tak kena pasti lagi. Maknanya bila kata Ada nama Allah, kata tak nama ada tu Allah, baru uh, dia uh, jadi ta'in. bila Allah barulah dia apa? Baru dia makrifah. Makrifah. Kalau tanpa Allah dia bertanwin ya. Jadi tanwin bila kita kata nama dengan nama tu tak tahu nama siapa lagi. Sebab tu dia ta'in, dia nakirah. Sebab tu dia tanwin. Bila masuk Allah, sebab dia tergantung tadilah. Dia nakkan apa? Nak mengkhususkan, dia bawa masuk kalimah Allah. So, dia bila bawa masuk kalimah Allah, dia gugur tanwin tu.
ya, dia dah menjadi isim makrifah pula dah. Barulah bila kita nama siapa? Nama Allah. Jadi automatically kita tahu, dah tahu nama tu kan. Dah makrifah dah. Sebab itulah dia hilang tanwin dah. Hmm. Kalau ni untuk isim yang dekat nama yang si makrifah ni adalah nama yang khusus lah. Jadi dia dah ada specify, dah spesifik siapa apa benda isim tu. Tu tak inilah, tak ini adalah ciri kalimah ismun. Kalimah jelas ya? Plus. Okey, Alhamdulillah. Okay, saya teruskan lagi dengan bilangan. Jadi dari segi bilangan, ismin tu, kalimah ismin, dia adalah kalimah yang mufrad, tunggal. Kenapa? Sebab tidak ada, pertama tidak ada tanda-tanda kalimah itu ialah kalimah musanna ataupun jamak. Uh, jadi ini Kalau kita tahu jamak dia lagi cepatlah ya. Contohnya jamak kepada ismi ni ialah asma. Itu dia punya jamak dia ya. Jadi ini penggunaan ismi itu mana dia menggunakan kalimah ismi itu dalam bentuk mufrad, singular. dari segi bilangan, dari segi i'rab dia. Okay, i'rab ada tiga lah. Jadi kita belajar I'rab untuk kalimah ismun ya ada 3. i'rab kalimah pun tiga: marfu, mansub dan majrur. Okey, setiap ada tiga ni ada tanda-tanda dia lah. Okey, macam untuk dalam kalimah ismi ni, dilihat daripada wujud huruf terakhir pada kalimah ini, dia berbaris kasrah, baris bawah. Dan, jadi bila baris bawah ni lazimannya ialah di i'rab ni ialah majrur. Jadi ismi ni ialah i'rab ni ialah i'rab yang majrur lah. Kenapa dia majrur? Sebab mungkin kaitan dengan Sebab ada harfun jar sebelumnya. Sebab fungsi harfun jar dia sentiasa memajrurkan kalimah ismun. Sebab kan ada harfun jar di awalan ni sebelum kalimah ismi tu, yang B Ada tu. B tu, harfun Jadi jar tu. ismun tu, asal ismun tu dia akan mengambil i'rab yang majrur. Jadi dalam ambil i'rab yang majrur, huruf terakhir tu hanya ditukarkan padalah berbaris kasrah. Jadilah bismin. Okay. Jadi itu untuk yang kalimah yang pertama. InsyaAllah saya terang. Pak Alimatun faham ke i'rab ni apa ni? Bila Azada Aldi terangkan tadi? Saya cuba faham ya, Doktor. Contoh macam i'rab ni adalah status kan pada That's. kalimah tersebut. Maknanya kalau Ya, lihat okay. ismi, kalimah terakhir mi baris kasrah tu, uh, dia mengikut kepada Dia status dia apa bila baris bawah kasrah tu status dia terikat ya. status status dia terikat. Terikat dengan B itu sebab tu dia majrur. Dia majrur. Dia kalau B itu tak ada, ismi itu sebenarnya ismun dia baris depan. Ismun tu kita panggil i'rab dia marfu' ya. Marfu' ni dia ada perkataan rofa'a. Rofa'a ni maknanya naik ke atas. So maknanya dia tak ada orang ikat dia. Dia dalam keadaan dia atas dia berdikari ya. Kalimah ismun ni kalau tak ada kalimah lain yang mengikat dia ataupun mempengaruhi dia, dia dalam keadaan rofa' dia panggil. Dia keadaan marfu'. Marfu' tu maknanya berdikari, dia akan ditandakan dengan baris depan. Tetapi bila dia dibawa masuk tu dan diikat oleh B tadi, dia bawa masuk sebab B tu memerlukan dia kan, dengan mesti dengan sesuatu kan. Jadi dengan nama. Jadi nama tu adalah terikat oleh B harfun ya tu, sebab tu dia kena tukar Majrur. daripada marfu kepada majrur. Majrur. Maknanya status dia sudah terikat di sini. Bila ada B memang tak boleh marfu dah. Orang kata tak berdikari lagi. Itulah konsep i'rab ya. Jadi betul kalau ada harfun jar sebelum tu, jadi kalimah selepas tu mestilah mengambil i'rab yang majrur lah. Ya. Majrur.
Okey, sambil itu saya tanya, okey, tadi saudari Audi kata apa? Kalau ada harfun jar, kalimah ismi selepasnya mesti majrur. Dan biasanya majrur tu ditandakan dengan baris bawah hujung dia ya. Okey, cuba bagi satu contoh lain. Contoh lain tu dalam ayat kedua. Cuba tengok ayat kedua. Sama je konsep. Dia ada harfun jar, kemudian kalimah selepasnya akan jadi majrur. Boleh teka tak yang mana? Kalimah ni ya. Li, li tu ialah harfun jar tu. Satu huruf tu. Macam B satu huruf, harfun jar. Li tu pun harfun jar. So bila li bertemu dengan Allah, Allah asal dia Allahu. Tapi dia dah terikat dengan li tu, dia akan jadi majrur. Majnun. Bismin lillahi. Serupa itu kaedah yang sama tu. Sebab tu bila kita belajar ni, bila kita faham kaedah-kaedah ni kan, seluruh Al-Quran dia pakai perkara yang sama lah. Lillahi itu asalnya ada li yang Li dengan Allahu. Gabung dua, jadi bila dia gabung tu, li dah mengikat. Dia majrurkan Allah. Jadi bila kita kata kita mahfaz tak boleh baca lillahu, tak boleh lah. Salah nahu dia. So maknanya lillahi. Bagi Baca tu bismi lillahi. sila bismi. Dulu kita baca tapi kita tak tahu apa kan. Kita tak tahu sebab. Upgrade ilmu kita Al-Quran ni, kita dah mula tahu. Ya. Ustaz, Maknanya kadang saya ada dengar orang sebut basmalah tu macam mana buat tu? okey, basmalah tu bukannya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dia nama ayat tu. Ayat satu ni dipanggilkan ayat basmalah. Itu cuma nama yang diberikan ya kepada ayat pertama Al-Quran tu. Dipanggil ayat basmalah. Bila orang kata bacalah ayat basmalah, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tu. dia baca bismillah lah, kita maksudnya Kira baca bismillah lah. Yang maksud dia tu. Jadi keseluruhan ayat tu dipanggilkan ayat basmalah. Ustaz kita pun dah masuk sekarang ni. Okey, teruskan. okey. Jadi saya recap untuk kalimah yang pertama ada digabung ada dua kalimah iaitu bi funja. Ismi ialah kalimah isim lah. Jadi digabungkan menjadi bismi. Tapi bila lihat pada kalimah yang kedua itu Allah ni. Jadi ini ialah dari segi dia adalah kalimah ismi juga. Okey. Dari segi takminnya. Ta'in kalimah ini ialah isim Ada Hamzah lam ta'rifah tu, dia isim ma'rifah lah. ya isim ma'rifah. Ada Hamzah wasal dengan lam kan. Bermakna kalimah tu kalimah ta'in ma'rifah. Jadi ta'in tadi adalah Ha. dia dia yang awal dia ada alif lam ma'rifah dan terakhir kalimah tidak Bertanwin. yang berbeza. Jadi Allahi tu dia kasrah saja, tak ada tanwin. Itu menunjukkan dia isim ma'rifah. Isim makrifah. Basic jantina ini adalah isim muzakkar sebab Allah mesti ialah muzakkar dan Allah tidak boleh gunakan muannas ya. Walaupun Allah ni bukan lelaki, tapi dari konteks jantina kalimah dia kena guna muzakkar. itu dari segi Allah mesti ialah muzakkar. Jadi tapi tak pada kalimah ni tidak ada tanda-tanda muannas lah pada kalimah ni. Contohnya macam tanda tambah bukan dan juga tanda muannas yang lain. Okey. Dari segi bilangan ini adalah isim mufrad tunggal. Pertama kerana Allah tu yang sendiri tunggal sifatnya dan juga tiada tanda-tanda huruf ke apa yang menunjukkan kalimah Jamak. kalimah tu ialah kalimah salah Sebab jamak. Allah memang tak boleh jamak, jadi memang tak ada jamak kepada Allah lah. Ya. Tunggal. Jadi dia mufrad. Dari segi i'rab lihat status kalimah Allah ni
Pilihan pada huruf akhir kalimah iaitu ha tu, dia berbaris atas bawah. Jadi i'rab Menunjukkan dia juga majrur. tetisnya i'rab dia adalah majrur. Ha. So persoalannya kenapa dia majrur? Ya sama dengan bismi tadi. Bila dia majrur mana dia juga terikat. Antara bismi, ismi itu terikat dengan apa? Bi. Dalam konteks ni Allahi terikat dengan ismi pula. Yang nama yang mengikat Allah. Jadi maknanya nak memenuhkan makna nama tadi itu Allah. Jadi tak ada Allah, nama dia tak sempurna kan nama tadi. So maknanya Allah masuk tu dalam keadaan terikat dengan ismi tadi. Itu sebabnya dia kena mengambil majrur. Jadi itu dipanggil itu konsep. Okey, ya ikatan tu dalam konteks ini dipanggilkan idhafah. Kalau saya nak bantu boleh saya akan tulis kat atas dia ya. Idhafah dalam rumi dia IDHOA. Idhafah itu nama. Ikatan tu dipanggilkan idhafah. Idhafah dalam bahasa Melayu dia ialah sandaran. Sandaran, apa maksud dia sandaran? Sandaran ialah kalimat ismi tu kena bersandar dengan Allah untuk memenuhkan makna dia. Dia kalau tak ada Allah tu dia macam seolah-olah goyang lah, goyang dan jatuh, tak boleh nak tak boleh memberi makna yang sesuai. Dia nama saja. Dia perlukan satu sandaran dengan kalimah kedua tu, itulah yang dipanggilkan idhafah. Jadi bila dia bawa masuk kalimah yang disandarkan tu, kalimah tu diikat oleh kalimah pertama tadi, maka dia mengambil status yang majrur. Jadi makna dia lengkap lah. Yep. Idhofah ni yang saya faham dia ada empat ciri lah. Okay. Empat ciri. Pertama, dia kena berturutan. Kedua kalimah tu kena berturutan. Tak boleh ada kalimah yang antara keduanya. Dimiti kalimah ismun ya. Dua kalimah ismun yang berturutan. Dalam teks ayat ini Allah tu dia berturutan. Ya. Dia ada apa kalimah lain yang antara keduanya lah. Ya. Okay. Yang ciri kedua, dia lah kalimah yang pertama ni dia mestilah bukan kalimah yang makrifah. Bukan. Dia bukan makrifah. Dia tidak ada, dia tidak mengambil alih lam ta'rifah saja. Kalau walaupun dia makrifah ya, dia tidak boleh ambil alih lam ta'rifah. Itu ciri yang kedua ataupun syarat yang kedua ya. Okey, syarat yang ketiga. Kalimah pertama dulu. Kalimah ada dua syarat. Kalimah pertama. Satu, dia tak ada alif lam ta'rifah. Kemudian satu lagi. Tidak mengambil tanwin. Maknanya, ismin tadi, apabila dia dah idhafah, dia kena gugur tanwin dah. Sebab dia tak boleh mengambil tanwin. Dia, kalimah pertama kan ialah ismi. Kalimah kedua ialah Allah. Ismi itu tak ada alif lam ta'rifah. Dan dia tidak bertanwin. Sebab tu dia gugur tanwin tu. Asal dia tadi kalau tak ada Allah dia bertanwin kan. So bila dia diikat dengan idhafah dia kena gugurkan tanwin tu. Sebab itu syarat dia. Baru kalimah keempat baru pada kalimah yang kedua. Ya, mesti majrur. Itu syarat dia empat tu. Kalau tak ada salah satu ni tak berlaku idhafah. Idhafah tak boleh berlaku. Maknanya kalau nak diidhafahkan kena memenuhi empat perkara ni. Kita ikat balik dalam idhofah. Pertama, macam idhofah, dua kalimah ini berturutan, tidak ada kalimah lain di antara keduanya.
Lepas tu kita lihat juga pada kalimah pertama, kalimah ismi itu, kalimah pertama tidak mengambil ta'ifah, lihat di sini tak ada ta'ifah. Dan juga ciri kita ialah kalimah pertama tidak mengambil tanwin. Jadi dapat lihat juga di sini, min tu, mutakhir tu tidak ada tanwin, tak mengambil tanwin. Tak satu saja ni. Dan ciri keempat, kalimah yang kedua tu mengambil kita dapat lihat tu, Allah ni tu ialah ialah ciri keempat kalimah ya Allah. Ya Allah. Boleh ingat balik ke Puan Halimatun? Boleh, Masya Allah. Boleh ya. Yang semua yang kita cerita ni memang penting untuk kita faham dan ingat ya. Sebab nanti seluruh Quran kita akan jumpa benda yang sama. Cuma kalimah je berbeza. Tapi kaedah tu masih lagi kaedah yang sama ya. Ha, Cuma Ustaz, untuk yang kalimah kedua mesti majrur tu, ya. yang itu membawa penilaian kan Ustaz? Okey, kalau kita nak namakan, kita boleh ya. Jadi kalimah pertama tu pun sebenarnya kita dah boleh apa? Berikan nama ya. Bila berlaku idhafah, jadi kalimah pertama tu kita boleh sebutkan nama dia. Dia panggilkan mudhaf. Bismillah. Mudah. Kalimah pertama mudhaf. Jadi sini pun yang pertama tu masih lagi mudhaf lah. Okey. Yang bersandar tu dipanggilkan mudhaf. Kemudian yang kena sandar tu dipanggilkan mudhafun ilaih. Jadi kedua ni senang ya. Tambah saja ilahi lepas mudhaf kan ya. Jadilah dia nama kalimah yang kedua. Ilaihi dipanggil ya. Mudhafun ilaihi. Ilahi ni daripada ilah dengan hi. Ilah tu harfun jar maknanya kepada. Kepada. Hi tu nya. Ilahi ni ialah yang bersandar kepadanya. Itu maksud dia mudhaf. Jadi bila kita dah kenal nanti senang je kita. Mudhafun ilahi mesti majrur. Seluruh Al-Quran tu bila ada idhafah, kalimah kedua mudhafun mesti majrur. Kalimah pertama ada dua syarat. Mesti tak ada alif lam ta'rifah, mesti tak ada tanwin. Ha, Cuma yang untuk membawa penilaian tu Ustaz, ya. dia dalam keadaan ketika mana membawa penilaiannya adalah apa? Domir. Domir yang maksudnya domir imam benih. Ya. Contoh hum Ustaz, Ya. baik tuhum, rumah mereka. Ya. Jadi mereka tu adalah mudhafun ilaih. Ya. Standar kan? Ya. Rumah macam apa? Rumah mereka. Ya. Cuma dalam home tu adalah domir yang memang sifat dia kekal. Mabni. Kalau kata yang lain semua dia akan jadi mujarrad. Tak, dia masih lagi majrur tu. Dia punya Cuma tanda saja dia tak memberi kasrah. Itu kita akan belajar. Tapi dia masih lagi majrur. Dia majrur Ustaz. Masih. Dia masih majrur. Cuma dia tidak mengambil baris kasrah sebab dia mabni. Sedangkan macam ni, ismi tadi dia boleh berubah baris. Dia bukan mabni, dia boleh berubah baris. Marfu' dia baris depan, majrur baris bawah. Tapi home tak boleh. Home, marfu' dia home, mansub dia pun home, majrur dia pun home. Itu kalimah yang dia panggilkan mabni. Dia tak boleh ubah apa-apa, tapi masih lagi dia I'rab boleh berubah, tanda baris tak berubah. Itu dia panggil mabni. Okey ya, itu maklumat saudara Adi cuba menerangkan tentang ismi dengan Allah membentuk idhafah tu, dia mesti memenuhi 4 syarat ni ya. Kita tak masuk lagi tanda situ ya. Kita hanya syarat dia lah. Dan ini mudhaf ilaih mesti majrur. Tanda dia bergantung kepada kalimah tu mabni ke tidak. Ya. Okey. Sebelum tu kita cuba kemaskan balik ciri-ciri kalimah ismun. Ya, tadi Saudari ada dah menerangkan, cuba kita record balik ya. Sekarang kita buat nombor 2. Idhafah ya. Sekarang ini ciri-ciri kalimah ismun. Ya, yang pertama tadi dia dah sebut ya, iaitu yang pertama ialah ta'yin. Itu ciri.
ciri kalimah pun ada 4 dah, kita dah belajar dalam modul dulu ya. So ini nak recall balik. So ta'yin ni ialah sama ada kalimah tu nakirah atau ya, atau makrifah. Itu dipanggil ta'yin. Makrifah. Dia tak boleh dua-dua ya. Dia salah satu je. Mana kalimah semua tu dia sama ada nakirah ataupun makrifah tu je. Sama ada umum ataupun khusus. Ataupun tak kena pasti ataupun boleh kena pasti. Okey, yang kedua apa dia? Jenis. Okey. Dia Melayu dia tak panggil jenis, dia panggil jantina. Doktor saya buat. Ah, Okey, Halimatun, apa dia? Kalimah kedua jantina, jadi kalimah ismun tu sama ada apa? Sebenarnya dia adalah muzakkar. Betul. Dia sama ada dia muzakkar atau Muannas. muannas. Ya. Kalau kita mula belajar, kita cuba memahami muzakkar muannas ni seolah-olah lelaki atau perempuan ya. Tapi bila kita dah lama belajar ni, kita akan dapati sebenarnya bukan lelaki perempuan ya. Dia cuma ciri saja ya. Contohnya apa? Tadi ialah jantina ismi kan ya. Ismi tu nama mana ada lelaki perempuan pula kan. Dia cuma nak kaitkan dengan jantina. Dia panggil jantina sebab kalimah Arab ni dia ada jantina walaupun bukan manusia. Kalau yang muannas tu dia bukannya perempuan ya, dia adalah muannas. Jadi bila kita nak menerangkan jantina tu cuba elakkan lelaki atau perempuan ya. Ataupun cara yang lebih baik daripada lelaki perempuan kita sebut muzakkar ni maskulin. Itu ciri dia ya. Lepas tu kalau muannas tu kita panggil dia feminin. Yang lebih baik daripada kalau kita kata dia perempuan ya. Contohnya lah kalau kereta Arab ya, kereta tu dia muannas. Takkanlah kereta perempuan pula kan. Tapi kereta kita kata feminin betul. Cuma perempuan je tak betul. Itu ya konsep jantina. Okey. Yang ketiga yang saudara diterangkan tadi apa dia? Dadun ya. Okey, jantina ni saya masukkan Arab dia sekali ya. Jantina tu Arab dia ialah jinsun. Itu Arab dia. Jinsun maknanya kalau kita jawi dia macam jim baris bawah, nun dengan sukun, sin dengan dhammatain. Daripada jinsun tu keluarnya perkataan Melayu jenis. Jadi kalau kita di sini kalau sebut jenis tak apa tepat. Ya, sebab yang dimaksud sini lah jantina. Ya. So penggunaan jantina tu lebih tepat daripada jenis lah. Maksud dia jenis tu ialah jenis tu perempuan ke lelaki macam tu. Ya. So tapi nak lebih tepat kita sebut jantina bukannya jenis. Okey, dan yang ketiga Bilang. Melayu dulu. Bilang. Bilangan. Bilangan ya, bilangan tu bahasa Arab dia lah dadun. Letakkan apostrofi tu kalau Rumi dia maknanya ain ya. Ain baris atas letakkan a. Lepas tu dal. Lepas tu baris dal baris atas kita letakkan a. Lepas tu dal di hujung tu dhammatain ya. Dhammatain dal dhammatain dia bunyi dun. Tu cara nak menulis Rumi ya yang bahasa Arab. So bila kata bilangan kalian semua ni apakah kategori dia? Dia ada 3 saja. Sama ada dia mufrad, betul. Mufrad tu mana apa? Tunggal. Kita panggil tunggal ya. Kalau Allah tu kita panggil esa lah ya. Okey, lepas tu lepas tunggal Jamak. okey. Dia musanna. MUTH. Kalau jumpa TH tu untuk sa ya, jawi dia sa.
Kalau jumpa dua huruf macam dua N tu mana dia bertasydid. Tu cara nak mengenai ya. So musanna ni apa? Dia berdua. Berdua. Ada dua ataupun berdua lah ya. Dan akhir sekali bilangan ialah jamak. Hmm. Jamak tu apa maksud jamak? Apakah bilangan jamak ni bila kita kata banyak tu apa? Lebih dari dua. 3 ke atas, yes. Maknanya dia lebih pada 2. So mana 3 dah jamak, 4 pun jamak, 30 jamak, 1000 jamak. Dia ada 3 kategori je ya. So apa ni dalam apa ni Melayu dia jamak ni ialah banyak. Banyak tu maksudnya 3 ke atas lah. Banyak kalau benda, kalau manusia kita kata ramai. So mana kalau satu kita tak apa memang tak ramai lah ya. 2 pun tak panggil ramai. Kalau 2 kita panggil berdua. Kalau 3 kata baru kita kata ramai. Kalau dia manusia lah. Okey. Dan yang keempat ciri kata nama ialah i'rab. I'rab ialah status ya. Dalam pembelajaran Arab tradisional kita diajar i'rab ni tanda. Ya. I'rab dia kata tanda di hujung kalimah ya. So bila saya kaji-kaji sekali tak berapa tepat tu. Ya sebab dia i'rab ni adalah konsep bukannya tanda, hanya tanda saja. Jadi yang penting sekali kita nak mahu i'rab ni ialah apakah status kalimah tu. Sebab tu dalam QHS Academy kita tak mengatakan i'rab tu tanda, tapi kita mengatakan dia status kalimah. Ya, so status kalimah tu boleh jadi dia berdikari. Itu status. Ya, bukannya kalimah tu tanda depan, bukan. Ya. Status dia ialah berdikari. Berdikari dipanggil marfu' dalam bahasa Arab dia. Ya, berdikari itu maksudnya apa? Dia tidak ada gangguan ataupun pengaruh pihak lain ke atasnya. Contohnya kalau dalam ayat ismiyah tu dia mubtada. Mubtada dia masih lagi berdikari. Cerita pasal dia. Bukannya cerita orang lain melakukan atas dia. Kan? Kalau orang lain atas dia, dia tak boleh berdikari lagi dah. Dia cerita dia. Allahul ladzi la ilaha illa. Contoh kan, Allahu tu marfu' sebab nak cerita pasal dia. Dia berdikari dalam. Jadi subjek apa? Dia subjek kan dalam Dia subjek. Dia subjek. So semua subjek dia apa? Dia akan jadi marfu'. Okey. Mubtada pun dia marfu'. Kalau dia pelaku kepada perbuatan pun dia marfu'. Okey. Sebab itu status tu. Okey, yang kedua sekarang berlawan dengan berdikari marfu' ada pengaruh, maknanya dia dipanggil dipengaruhi ya. Dipengaruhi itu kita panggil dia mausuf. Dipengaruhi dalam banyak cara lah ya. Contohnya kalau orang melakukan sesuatu kepada dia, itu kira dipengaruhi lah. Dipengaruhi sebab dia terkesan. Dia bukan berdikari lagi ya. So bila dia tidak berdikari, dia tak boleh marfu' dah. Dia kena ambil status yang kedua tu dipanggilkan mansub. Biasanya dipengaruhi ni yang paling banyak kes ialah dia jadi objek. Dia jadi objek. Bila objek dia mansub lah. Sebab dia tak berdikari kan, dia kena ambil i'rab yang mansub. Dan ketiga ialah dia diikat. Dia diikat atau dia dalam keadaan ikat, dia status dia diikat. So yang diikat ni yang dipanggilkan tu majruh. Biasanya ikat ni maksud dia apa? Dia masuk dalam ayat tu kerana diperlukan oleh orang lain. Orang lain tu bawa dia masuk, jadi diikat sekali, tak boleh lari. Sebab kalau lari dia pincang. Itu dia namakan diikat. Ya. So contoh dua dah yang dalam ayat pertama tadi. Ya. B itu dia tergantung dengan apa pula? Dia memerlukan kalimah
ismi. Ismu asalnya tapi bila dia bawa masuk dia kena majrurkan. Jadilah bismi. Barulah bi tu ada makna. Tadi dengan saja dia tak ada makna. Kan? Dengan nama baru dah ada. Dia maknanya dia dalam ikatan, ya, uh, ismi tu terikat oleh bi. Jadi dia kena majrur lah. Kemudian ismi itu tergantung lagi dengan nama, mana macam dah bagus pada dengan tadi kan, tapi masih lagi tak cukup. So maknanya dia memerlukan kalimah kedua pula nak memenuhkan makna dia. Jadi dia bawa Allah tu dalam satu ikatan lain, dia dipanggilkan idhafah pula. So bila idhafah jadi kalimah kedua terikat sekali lagi. Cuma beza dia jenis ikatan lah. Tadi ikatan harfun jar, yang ni pula ikatan idhafah. Tapi masih lagi dalam konsep ikatan. So bila terikat tu kalimah tu mengambil i'rab yang majrur. Maknanya status dia majrur. Lepas tu barulah kita ceritakan tanda. Ya. So maknanya tiap-tiap satu ni ada tanda dia. Marfu' ada tanda, mansub ada tanda, majrur ada tanda. Tapi tanda tu dengan syarat pula. Kalau kalimah tu bukan mabni. Kalau dia bukan mabni, marfu' ada tanda dhammah. Kalau mansub tanda baris atas hujung tu kan. Kalau majrur tanda baris bawah. Dengan syarat kalimah tu bukannya kalimah mabni. Kalau kalimah mabni dia tak ada tanda dah. Dia macam tu lah rupa dia. Mansub dia macam tu, marfu' dia macam tu, majrur pun macam tu juga. Itu kalimah mabni. Okey. So maknanya dua kaedah ni ya, ini satu kaedah yang berjumpa je jumpa je kalimah kata nama, dia apply lah. Kalau kata nama tu bersendirian, dia nombor ciri dia apply. Kalau kalimah tu berturutan, yang pertama tu idhafah tu, dia apply. So tetapi dalam idhafah tu sendiri, ciri yang kedua ni pun apply jugalah sebab dia kata nama kan. Jadi idhafah tu pun kena apply yang ni. Mudhaf ilaih pun juga kena apply juga. Maknanya dia masih lagi ada ta'yin dia, masih ada jantina dia, masih lagi ada i'rab, masih ada bilangan. Okey, teruskan. Itu baru Allahi ya, sampai Allahi. Kita pergi kalimah yang sering dapat dalam ayat ini, iaitu Rahman ni. Okey. Dari segi inilah kalimah ismun. Kalimah ismun. Kita lihat Ayat ni kita padam dulu. Okey. okey. Dari segi ta'yin kalimah ini, kalimah ismun ini adalah kalimah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Pertama dilihat pada tandanya, iaitu di awal dia ada alif lam ta'rifah, dan di akhirnya huruf nun tidak bertanwin. Jadi ini adalah kalimah ismun yang ta'yin ialah ma'rifah khususlah. Okey. Masuk ke dalam satu dulu. Okey, makrifah dulu. Okey. Dari segi jantina dia, okey. Yang saya dapat lihat di sini, yang saya faham, ini adalah kalimah ismun yang muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab pertama, tidak ada di segi tanda, tak ada tanda-tanda muannas dalam kalimah ni, macam tahun putih di hujung, dan juga tanda-tanda muannas yang lain lah. Ada beberapa tanda lain juga. Dari segi jantina kalimah dia, jantina. Terusnya dari segi ada dia punya bilangan dia. Kalimah Ar-Rahman ini ialah kalimah berisi bilangan ialah tunggal, mufrad. Kenapa? Sebab ialah tak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia Jamak. atau jamak lah. Okay. Dan dari segi yang sebenarnya ialah dari segi status dia, status kalimah.
Ini adalah kalimah yang saya faham ini adalah kalimah majrur. Kenapa majrur? Sebabkan di huruf tanda ni di huruf akhir kalimah itu huruf nun tu berbaris kasrah. Jadi pada pengalaman saya inilah kalimah mesin yang majrur lah. Mengambil status majrur. Okey ya, kita bagi sikit ayat dia ya. Okey. Kalau bila dia majrur, uh, cara menerangkannya, kalau kita kata apakah tanda, tanda dia nom baris bawah. Okey, itu apakah tanda ya, tanda dia. Kalau kita kata kenapa, itu kita kena jawab sebab dia terikat. Kenapa Sebab bila kita kenapa tu dia menjawab, memberi apa soalan kepada status. status okey. Kenapa dia majrur? Kerana dia terikat. Terikat. So persoalannya dia kali ini dia terikat dengan apa? Okey. Dia terikat dengan kalimah. Ini saya faham dia terikat dengan kalimah sebelumnya. Allah, Allah, Allah. Betul. Terikat dalam bentuk apa? Ini Itu sifat. Betul. Dia terikat dalam bentuk sifat. Kerana Allah tadi belum diceritakan sifat dia. Jadi Allah ayat pertama ni Allah nak menerangkan sifat dia pula. So bila Allah nak menerangkan sifat, kalimah sifat tu kena ikut. Kena ikut kalimah yang nak disifatkan tu. Itu yang dia terikat tu. Dia pun terikat dengan kalimah yang pertama Allah tu ya. Malah dia terikat dalam empat ciri tu. Ya, Allah tadi kita dah tahu ciri dia empat kan, dia kalimah semua tu. Jadi bila dia bawa kalimah isim sifat kepadanya, jadi isim sifat tu kena ngikut semua ta'yin tu. Termasuklah i'rab dia. Yang Allah tu Ya. dia pun Sama. Dia kena ngikut. Dipanggil ikatan tu dipanggilkan ngikut. Bahasa Arab dia dipanggil ittiba' ya. Ikutan. So bermakna sekarang ni ada 3 cara pengikatan yang menjadi majrur. Jawa majrur, idhafah, isim sifat. 3 tu yang mengikat masing-masing. Ulang Ustaz. Jadi 3 Okey. ulang Ustaz. 3 tu. Okey, bismi ikatan dia ialah jar wa majrur kan. Okey, saya tuliskan ya supaya kita nampak. Yang pertama ni ialah kita panggil jar wa majrur. Sebab ada harfun jar. Harfun jar, maka berlakulah jar wa majrur ya. Bismi. Ikatan dia ialah jar wa majrur. Jadi bi itu mengikat bismi itu dengan sebab dia harfun jar. Sebab itulah dia jadi majrur. Kemudian ismi dengan Allah ni pun terikat dengan ikatan yang kita panggil tadi idhafah. Ya. Ismi dia tergantung, diperlukan Allah tu, bila dia bawa masuk Allah tu, dia ikat dia. Dia majrurkan dia. Sebab tu dia menjadi majrur. Kemudian Allah ni pula, Allah nak menceritakan sifat dia pula. So dia membentuk pertalian dipanggilkan nama yang lebih penuh dipanggilkan mausuf wa sifah. Itu sebenarnya. Apa maksud wa sifah? Mausuf ni ialah kalimah Allah tu dipanggil mausuf. Wa tu dan. Sifah tu ialah isim sifatnya. Jadi dia terbentuk satu pertalian lain. Ya. Bila terbentuk satu pertalian lain, jadi kalimah sifah ni dia terikat dengan Allah tu. Allah mengikat dia. So bila dia mengikat ya, dan jadi majrur. So, in fact dia punya ikatan tu bukannya i'rab saja.
Dia mengikat keseluruhan ciri dia sekali. Dia makrifat, dia muzakkar, Ya. Ta'yin dia, jantina dia, bilangan dia dengan i'rab sekali diikat habis. Jadi dia mesti ikut. Doktor kalau dia Allah tu dia katakan dia Marfu. ni Dia pun marfu juga. okey. Ah, Bahu dari Ar-Rahmanu. Yes. Ah, Kata tak ada perkataan bismi kan? Bila tak ada perkataan bismi, Allah tak boleh hi dia kan? Sebab dia tak terikat. Dia dah berdikari kan? Dia mubtada. Dan Allahu lah. Jadi Allah nak mensifatkan Allah tu kena Ar-Rahmanu. Itu dia punya ikatan dia. Jantina dia lelaki muzakkar dia muzakkar lah. Bilangan dia mufrad. Ar-Rahman pun mufrad lah. I'rab dia sebab dia marfu' tadi, dia marfu'. Ya, yang pertama ta'yin. Ta'yin dia makrifah Allah kan. Dia Ar-Rahman masih makrifah lah. Dia kena ada alif lam ta'rifah lah. okey. Cepat. Okey. So, tiga kalimah. So, jelasnya, dalam tiga kalimah pertama, dah ada tiga pertalian yang kemungkinan besar sebelum ni kita tak belajar pun. Tak ada pun orang beritahu. Sedangkan ini ialah intipati Quran. Seluruh Quran itu akan menggunakan kaedah ni. Jar wa majrur, idhofah, isim sifat dengan mausuf, seluruh Quran ada. Okey, Puan Limatun, okey. Boleh nampak. Sebab nanti kalau kena praktis ya, membentangkan, kena bentang macam ni lah. Doktor, Ya, isim sifat mausuf tu, ya. boleh doktor jelaskan sikit kenapa mausuf Maus, tu? mausuf ialah kalimah yang nak disifatkan. Ar-Rahman ni isim sifat kan. Jadi dia nak menerangkan sifat siapa? Dia nak menerangkan sifat Allah. Kalau kita terjemahkan Allah tu, apakah sifat dia? Maha Pemurah. Jadi Ar-Rahman ni Maha Pemurah lah. Jadi pemurah tu sifat siapa? Sifat Allah. Jadi Allah yang disifatkan tu dipanggilkan mausuf. Ha, Maksud dia siapa yang ya, sifat siapa lah. yang diterangkan sifat oleh isim sifat dah. Okey. Dia Maksudnya dipanggilkan Ar-Rahman tu adalah mausuf kepada Allah. Ar-Rahman ialah isim sifat. Ya, sifat. Sifat kepada siapa? Kepada Allah. Allah tu yang dia panggil mausuf. Hmm. Allah tu yang dipanggil mausuf. Ya, mana mausuf apa dia? Yang disifatkan. Yang disebutkan. Ha. Jadi, mausuf, wasifah maknanya ini mausuf dan sifah. Sifah ni ialah isim sifat lah. Mausuf yang disifatkan. Ya, mausuf kalimah yang disifatkan. Yang diterangkan sifat dia tu. Siapa yang menerangkan sifat tu? Isim sifat lah. Jadi, Ar-Rahman maha pemurah kan? Siapa yang maha pemurah tu? Allah lah. Jadi Allah lah jadi mausuf. Allah. Okey, boleh. Mausuf Okey wasifah tak? maksud dia Ar-Rahman sifat Allah. Mausuf wasifat maknanya Allah yang mausuf dan Allah yang Ar-Rahman mausuf, sifat dia. Ar-Rahman adalah sifat. Ha, Hmm. mausuf ila Allah dan Hmm. sifatnya. Hmm. Maksudnya yang disifatkan dan sifatnya lah. Maksudnya Ya, yang disifatkan dan isim sifatnya. Isim sifatnya. So, bila isim sifat itu maknanya dia menerangkan apakah sifat mausuf tadi.
Okey ya. Kita pergi yang ke seterusnya Ar-Rahim dan kita akan lebih nampak lebih jelas nanti apa yang dimaksud dengan mausuf wa sifah. Okey. Kalimah yang keempat dalam ayat ni, atau kalimah terakhir juga. Okey, Ar-Rahimi. Uh, ini adalah isim, kalimah isim. Okey. Ini ciri-cirinya, ta'i ini adalah ialah isim ma'rifah, ya ma'rifah. Sebenarnya ialah ada tandanya ada alif takrifah dan juga huruf terakhir tidak bertanwin. Jadi inilah isim makrifah. Kedua dari segi jantinanya, ini adalah isim yang muzakkar. Buat tak ada tanda muzakkar. Ketiga dari segi bilangannya, ini adalah isim mufrad. Juga sebab tak ada tanda yang menunjukkan dia misalnya agama. Dan isim juga di sini adalah isim yang terikat. Jadi dia mengambil i'rab yang mazhur lah. Tandanya ialah huruf terakhir itu berbaris kasrah. Dan dari segi jenis ikatan itu, dia adalah seperti yang kalimah sebelumnya, ialah isim sifat. Jadi dia mensifatkan kalimah mausuf dia adalah Allah pada kalimah yang kedua dalam ayat. Maksudnya ini adalah isim sifat yang kedua dalam Ya. ayat ini. Okey ya. Maknanya peranan Ar-Rahimi sama dengan peranan Ar-Rahmani. Ya, Ar-Rahmani adalah isim sifat pertama kepada Allah. Allah nak menceritakan sifat Allah tu macam mana? Allah ceritakan Ar-Rahmani, Maha Pemurah. Kemudian Allah nak cerita satu lagi sifat dia, iaitu Ar-Rahimi. Jadi bermakna sekarang ni Allah ni berperanan sebagai mausuf kepada dua isim sifat. So bila kita menerangkan Ar-Rahman tadi dan kita boleh perbaiki sikit, jadi kita letak penerangan tu, kita boleh panggil isim sifat yang pertama. Isim sifat satu. Kemudian yang Ar-Rahimi tu kita boleh tambah lagi isim sifat kedua. Ya. Mengikut ciri-ciri sama dengan mausuf lah. Jadi kalau kita tengok Ar-Rahimi dengan Ar-Rahman ni, dia punya ciri mesti sama lah sebab dia isim sifat kepada mausuf yang sama. Jerunya sebab dia terikat. Dia isim sifat dia terikat dengan mausuf. Ma'rifah sebab Allah tu ma'rifah. Jadi dia kena ma'rifah. Jantina sebab Allah jantina dia muzakkar. Ya, Allah tak boleh mengambil muannas. So mana Ar-Rahim ni pun mesti muzakkar. Bilangan Allah memang Esa tak boleh lain pada mufrad. Jadi Ar-Rahim pun kena mufrad juga. Dan Allah majrur dengan tanda ha bawah tu dia majrur, jadi isim sifat dia pun kena majrur. Kenapa penting kita untuk memahami? Kerana kalau tidak dalam pembacaan kita sukunkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita sukun kan? Dan kalau kita tak belajar ni, kita tak tahu pun dia majrur. Kita ingat dia kasrah, sukun. Sedangkan sukun tak ada untuk kalimah kata nama. Tak ada. Dia sama ada marfu' dengan dhammah ataupun majrur dari bawah. So sukun tak ada. Sukun tu berlaku di mana? Bahagian tajwid dia. Kita waqaf dia, kita kena sukun mendatang dipanggil. Kita sukun mendatang tu maknanya dalam tulisan tak boleh tulis sukun. Dia hanya disukun dalam bacaan je. Tu dia panggil sukun mendatang. Dan kalau ayat pertama ini, dia ada kita kita katalah tiga jenis kata ya. Saya rumuskan. Pertama kita lihat, kita nampak ada kita ada enam, kita lihat ada jawab majrur.
kalimat awal tu yang B tu. Lepas tu kat dalam ayat ni ada dekat idofah Ya. dari daripada kalimah ismin dan Allah, ismi dan Allah itu kata idofah, dan juga mausul wasifah pada kalimah Ar-Rahman ni dan Ar-Rahim ni, So iaitu mana sekarang ni maksud wasifah kita dah boleh bagi dua. Maksud wasifah satu, kemudian maksud wasifah dua. Sebab ada apa? Ada dua isim sifat kan. So pertalian yang keempat ialah wasifah dua. Jadi nampak perkalian lah dalam kalimah ayat-ayat pertama dalam surah Fatihah ni. Kita belajar lah, kita dapat faham, melihat. Ataupun kita boleh menerangkan ada tiga pertalian iaitu jar wa majrur, So, idhafah dan dua maksud wasifah. Boleh juga. Ya. So boleh nampak apa ni Alimatun? Boleh Doktor? Ya, nampak itu baru kalimah pertama, banyak maklumat yang saya rasa sebelum ni belum apa ya, belum pernah kita didedahkan kan. Hmm. Okey. Cuma ada sikit lagi tambahan yang mungkin saudara di dia terlupa ya. Okey, clue dia apa? Kalau kita menterjemahkan ataupun kita tengok terjemahan, Ar-Rahman ni dia ada apa, Maha. Maha pemurah. Pemurah tu isim sifat dia. Tapi Maha tu datang daripada mana? So Maha tu sebenarnya bentuk ya penulisan ni dia ngikut, dipanggil acuan ya. Acuan ni bentuk dia macam ni tu dipanggil isim sifat mubalaghah. Mubalaghah bahasa Arab dia. Mubalaghah ni mana apa? Mubalaghah ni sifat dia tu yang keamatan. Bukan setakat murah saja, tapi sangat murah, paling murah, paling pemurah ya. Paling murah dipanggilkan sifat keamatan, sifat yang sangat tinggi. Ini apa kedudukan dia. Itu dipanggilkan mubalaghah. Jadi maknanya dia bukan saja pemurah saja, tapi maha. So perkataan maha tu hanya biasanya sesuai untuk Allah saja. Dalam bahasa Inggeris superlatif yang most compassionate, most Superlatif ni dia biasanya digunakan dalam keadaan perbandingan. peringkat. Tapi sini dia tak berbanding. Okey. Dia bersendiri itulah paling tinggi. Okey. Itu dia kan mubalaghah. Okey. Kalau dia tu yang terbaik ataupun tertinggi berbanding dengan benda lain, itu superlatif. Kalau compare. Dia ada komparatif. Ada perbezaan. Maknanya dia dalam kumpulan itu banding dengan orang lain, dia paling baik kan. Itu superlatif. Okey. Tapi dia bersendiri dah paling tinggi, itu mubalaghah. Okey. Jadi mubalaghah ni kalau kita nak apa ni, nak bagi pandangan dia, dia ada dua karakter ya. Nak mengkualifai sifat tu yang dipanggilkan mubalaghah ni. Mubalaghah. Dia pertama sangat tinggi lah. Ataupun kita panggil keamatan. Yang keduanya, dia mesti berkekalan pula, permanent. Okey. Kalau dia keamatan sekali-sekala je tak boleh. Okey. Dia masih lagi kalau tak qualify dalam mubalaghah. Sebab manusia pun jadi macam dia hari ni sangat pemurah kan. Tapi besok tak. Okey. Dia tak boleh maha untuk manusia lah. Tapi Allah memang dia sifat dia tu bukan setakat dia keamatan saja, tapi dia memang sifat dia macam tu lah. Okey. Dia berkekalan. Tu barulah dia qualify untuk dikatakan mubalaghah. Lagi tu juga Ar-Rahimi. Dia pun mubalaghah juga. Ya. So mana kalau kita nak tambah maklumat Ar-Rahimi tadi, ya, kita boleh tambah dan lepas sifat tu juga mubalaghah. Jadi mubalaghah ni eksklusif untuk Biasanya untuk melainkan kalau sesuatu yang lain tu dia boleh keamatan dan berkekalan. Kata ke gunung tu ya.
kata gunung sangat tinggi contoh kan, dia berkekalan, boleh ke? Okey. Asalkan dia berkekalan dan memang dia sangat tinggi lah. Tinggi, ya. Tapi manusia saya rasa tak boleh. Biasanya lah. Manusia ni dia up and down kan ya. Tapi kalau sifat Allah memang dia mubalaghah sifat Allah ni. Dia Kebanyakan nama-nama Allah dia mengambil acuan mubalaghah. okey. Sangat tinggi. Karimun, nampak dia punya apa tu? Ijaan tu lebih ke Al-Karimi. Kan? Itu bentuk yang sama tu. Al-Alimi. Kalau dia majrur lah. Ar-Rahimi ni asalnya ialah Ar-Rahimu ya. Dia ni mi sebab dia terikat dengan Allah lah. Kalau kita nak menyebut Ar-Rahimi ni sendiri tak ada Allah sebagai bukan isim sifat kepada Allah ya, sebagai kata nama saja di Ar-Rahimu. Jadi Al-Karimu, Al-Alimu, Al-Khabiru, Al-Hakimu, semua tu sifat mubalaghah lah kepada Allah. Asmaul Husna tu memang mubalaghah kan? Asmaul Ya. Husna. Ar-Rahman ni pun sama. Cuma bezanya ialah Ar-Rahman ni dia ada bentuk dia sendiri ya, yang ni bentuk dia sendiri. Nanti kita akan belajar ya, bahagian mubalaghah tu kita akan tengok pattern dia. Mubalaghah ni sebenarnya ada 16, 15 kata, 15 ataupun 16 pattern. Macam contohnya Al-Jabbar kan, kita panggil Al-Jabbar Allah tu kan. Itu pun pattern mubalaghah lah tu. Al-Qayyum kan beza sikit ni kan. Itu pun mubalaghah juga lah. Hayyul Qayyum kan, duduk tu mubalaghah. Okey. Apa Puan Limatun ya. Sebab nanti kalau nak buat latihan kan lebih kurang macam tu lah. Dia punya apa kata tu, arah tuju dia. Puan Limatun sepatutnya buat latihan ayat mana? Ayat ke-6 ke? Ayat yang ia kena budu. Ia kena start. Ayat ke-5 ya. Kelima. Seorang lagi puan kita tu apa nama dia? Fadilah. Yang buat apa tu? Training apa dia? Electrical apa? Oh, Cik Rohaida. Rohaida. Dia dah cuti untuk dia last start bulan ni. Ya ke? Oh, ingat dulu kita bagi dia satu ayat dulu kan? Oh, tempat masuk kan. Ada 3 kelas sebelum ni. Nah, kita bagi dia satu ayat dulu. Tak jadi ya. Tapi dia masih dengan awak fikir lah. Tak ada dah. Tapi tak semestinya orang keluar dari fikir, keluar kelas kita kan? Dia masih boleh ngikut. Kan? Sebab ini ilmu Al-Quran. Okey, nanti apa ya? Puan Limatun ya. Ya. Tengok balik rakaman ni. Baik. Imah tu ya. Kalau dalam konteks apa tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dia ada sedikit berbeza lah. Dia bermula dengan Iyyaka ya. Kemudian na'budu tu jenis dia lain ya. Macam ni Bismi ni dia banyak isim. Yang tu Iyyaka tu sebenarnya dia apa harfun ya. Harfun. Dan harfun ni jarang-jarang dibahaskan dalam buku i'rab ya. Kebanyakan buku i'rab dia tak menjelaskan iyyaka tu. Dia tak menjelaskan iya. Dia mengambil iyyaka tu sebagai isim dhamir. Dhamir yang ka tu ya, dhamir Sepatutnya ka tu dhamir. Iyyaka tu ini mesti ada komponen lain. Yang tu tak ada. Kita saja yang define. Dalam QHS Academy saya buat sendiri. Jadi mana dia bila kita membicarakan komponen, ia satu ka digabung macam bismi. B satu ismun jadi bismi macam tu kan.
Jadi kan iya Eh? tu masih iya tu. Ah. Kemudian dia fikir S ni tak Ah. depan tu. Dia So kata dalam konsep kita ini memang kita buat sendiri sebab buku-buku lain dia kata isim domain je. Bagi saya tak boleh terima sebab tak tepat lah. Ya, isim domain tu uh, ada dipengaruhi oleh harfun. Mana harfun tu ada fungsi dia. Harfun apa guna? Dia nak mengkhususkan isim domain ka hanya pada kau. So dia mesti ada fungsi tu. So mana bila kita menerangkan bukannya hanya dia isim domain. Di maknanya dia ada harfun yang kata mengkhususkan. Itu dipanggil harfun hasrun dalam bahasa Arab. Hasrun ni dia mengecualikan. Harfun yang mengecualikan daripada orang lain, dia fokus pada seorang. Itu dipanggil hasrun. Dia macam kalimah illa. Illa tu harfun hasrun lah. Melainkan. Dia mengatakan, apa? Semua tak pergi, melainkan Ali. Maknanya dia mengatakan, yang lain tak buat, dia saja. Ini samalah. Bukannya yang lain hanya kepada engkau. Hanya kepada tu mana khusus untuk dia lah. So dalam kiwacah cakap ni kita define itu sebagai iyaka tu ya harfun hasrun dipanggil. Lepas tu ka tu domain, barulah ada domain ya. Hanya engkau. Jadi hanya kepada engkau sebenarnya, hanya kepada engkau atau hanya engkau tu maksudnya dah penghususan lah. Dia tolak yang lain, dia deny yang lain, dia fokus pada satu perkara, satu objek saja, iaitu ka. kalau macam Ustaz, harfun muqatta'ah Ha? tu yang tu ada define dia. Muqatta'ah ni dia terpotong-potong. Dia bukan penghususan. So memang dia nama dia sendiri lah. Muqatta'ah ni kalau macam alif lam mim semua tu, itu boleh lah. Muqatta'ah dia terpotong-potong kan. Yasin, huruf terpotong-potong dipanggil. Dia bukan kalimah. Sedangkan di huruf. Sebab tu dia kata ini satu huruf, mana huruf tu terpotong. Yasin pun huruf terpotong. Walaupun dia bergabung. Nanti dia panggil huruf terpotong-potong, muqatta'ah. Tapi maksudnya tak ada define lain. Dia tak ada fungsi penghususan, tak ada. Mana penolakan yang lain melainkan tu tak ada. So dia lebih pada yang huruf. Dia huruf tu tersendiri. Bukan saja tersendiri, dia nak memberi penjelasan. Dia terpotong maknanya walaupun dia gabung tapi dia tidak membina kalimah. Jadi Yasin walaupun kaf ha ain sad macam kalimah kan, tapi dia bukan kalimah. Tak ada makna. So bila dia bukan kalimah, mana bukan tak ada makna lah. Sebab tu Yasin tak ada makna. Kaf ha ya ain sad kan, pun tak ada makna. Sebab dia huruf muqatta'ah, dia panggil huruf terpotong-potong. Cuma dia sambung je. Biasanya huruf tak sambung kan. Dia sambung. Dia ada fungsi ke macam yang punya sin, yang alif lam mim. Ya, tafsiran banyak. Banyak ulama mengatakan Allah saja yang tahu. Allah yang tahu. Sebab dia orang lain tak dapat nak interpret ya. Sebab dia berlainan daripada yang biasa. Kalimah pun bukan. Dan biasanya digunakan di awal kalimah, di awal surah saja kan. Makna tak ada. Jadi kebanyakan bertuju yang hanya Allah tahu je. Allah sebab Allah yang nyampaikan, Allah saja yang tahu. Tujuan dan itu saja. Cuma kita nak mengenal apa dia, itu saja. Ya, dipanggil huruf qata'ah. Kecil lah. Apa dia nampak sebab kita nak naik makian orang. Dia sebab alif lam mim. Jadi bila orang dengar kita baca tu, dia macam tak orang pay attention. Itu pendapat saja. Pendapat saja. Itu kalau kadang-kadang saya kadang-kadang bila ada cubaan tak pasti. Ya. Apa kotak tu. Dia akan mula mewang. Dia banyak lah pendapat alif tu apa lam. Yes. Sedangkan orang pengkaji ayat ni belum tak jumpa pun sebab macam Ustaz kata huruf tu adalah huruf yang terpotong. Mana tak ada fungsi. Dia tak menyokong antara satu sama lain. Kalau kita tengok itu kan. Jadi bila dia taksir, kita katakan tu pendapat dia. Pendapat sajalah. So, maknanya tujuan sebenarnya Allah sajalah yang tahu.
Itu muqatta'ah lah, tapi dalam konteks iyaka kita ambil apa? Okey, yang ni kita boleh padamkan ya. Padamkan dulu. Ini untuk preparation kuliah hamatul lah ya. Nanti kita boleh padamkan ni. Kita tengok iyaka ya, supaya dia dapat apa tu? Okey ya. So bermakna kalau kita tengok sini pun kita tahu ya, yang domain tu sebenarnya ka saja ya. Jadi kalau pendapat katakan iyaka domain itu pendapat. Maknanya kalau tanya saya, saya rasa penangan yang lebih sesuai ialah ada dua komponen, bukan satu komponen. Jadi iyaka ni dia ada fungsi dia, iaitu dia nak mengkhususkan domeka tu. Ya, dalam bahasa Arab kalimah yang pengkhususan yang mengecualikan yang lain, melainkan satu ni ialah dipanggil hasrun ya, harfun hasrun. Hasim ro. Hasrun ya. Kemudian ini isim dhamir. Yang kedua tu saya tandakan dengan arrow lah supaya nampak. Okey. Kalau nak tuliskan jawi dia boleh ya. Yang pertama tu kita panggil harfun. Harfun ialah huruf lah ya. Harfun itu besar. Lepas tu hasrun dia ha. Rumi kekira Aceh Akademi gunakan H besar. Kalau H kecil untuk ha pedas tu ya. Ha yang bulat tu. Kalau ha pedas kita gunakan H besar, capital. Jadi hasrun ialah A itu ialah baris atas dia lah. Sod kita gunakan S capital. Run tu bermakna raw yang domatain. Ya, okey. So hasrun apa dia ya? Harfun. Harfun ni kadang-kadang orang Melayu sebut haraf. Dia tak ada apa tu? Tak ada UN tu dia panggil haraf. Haraf uh, pengecualian. Lepas tu boleh share screen sebab dekat sharing screen dia tak keluar kan. Dah keluar? Mungkin kena Oh tadi apa ya? Dah sharing dah. Apa tu? Ya, stop sharing. Dia nak pause. Dia tekan mana ya? Ini stop. Macam mana boleh berhenti ya? Ni kot tekan balik lah ni. Oh tadi terberhenti ya? Masa bila kita berhenti ya? Stop. Okey, nanti stopkan dulu dan share sekali lagi. Oh, tak nampak on the screen ya? Okey ya, sekali lagi. Okey, so kalau kita tengok dari segi komponen, ambilkan ni, ambil kotak. Dia dalam sini, mana kotak tadi ialah bawah ni. Okey, so dia ada dua komponen lah. Satu iyaka, iya, dan satu komponen ka tu. Ya. So iyaka tu kita panggil dia harfun hasrun. Harfun. Kalau S besar tu bermakna sod. Yang jawi dia. Okey. Ijaan sebenarnya kalau dengan domatain dia bunyi hasrun. Kalau kita wakaf dia bunyi akan hasr. Macam tu. Ya, hasrun. Tapi elok guna hasrun supaya kita tahu dia. Ijaan sebenar dia ialah domatain. Tu dia masukkan harfun hasrun ya. Hasrun apa dia? Pengecualian. Ada kalimah lain ke Ustaz selain daripada iya? Ilah. Illa. Mana? Ilah apa hasrun? La ilaha illallah. Mana dia nak mengecualikan Tuhan tu. Dah tolak baru dia kata Allah. Itu pengecualian. Dia ada Tuhan, melainkan Allah. Konsep dia samalah. Hanya engkau. Maknanya dia fokus pada tak ada lain. Hanya engkau yang aku sembah. Kan? Dia dah tolak benda-benda lain. Dia fokus pada satu je. Domeka tu. Okey. Dan yang kedua, ka tu apa dia? Ka tu adalah isim domir. Ya? Itu dah apa? Kita belum masuk lagi sebenarnya. Sebab itu modul kedua ya.
Kita baru modul kedua bahagian 2 isim domir tu. Tapi kita dah sampai Dah masuk sikit lah. dah masuk kan? Dah masuk sikit lah. Dah masuk. Domir kita dah buat kan? Pernah buat dah. Baru separuh saya tak habis lagi ya. Tak. Kita modul kedua bahagian 2 kita dia ada 20 isim. Isim dah. Lepas tu isim domir kan dah sudah rasanya. Kan? Dah. Okey. Salah satunya ialah ka lah. So mana kita dah boleh kenal lah dia isim domir ya. Ini cara ringkas dulu ya. Isim domir. Isim domir apa dia? Melayu dia kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ni boleh berlaku kepada sama ada orang ataupun benda lah. Dalam bahasa Inggeris dia pronoun lah. Ya. Okey. Tapi kata ganti nama yang kita dah belajar tu banyak kan? Dia ada orang kedua, orang ketiga, orang ke pertama. So, kalau ka ni orang ke berapa? Orang kedua. Kamu saja mana orang kedua lah. Orang kedua bahasa Arab dia apa? Mukhatab. Itu semua kena ingat ya. Macam tadi, apa ni, Bismillahirrahmanirrahim tak ada mukhatab lah. Ya. Kalau kita nak mencerita tentang Allah semua tu, itu orang ketiga lah. Ya. Jadi yang ni orang kedua. Ka adalah kamu seorang lelaki ya asalnya. Tapi ini menuju kepada Allah muzakkar lah. Maknanya apa isim dhamir. Kalau kita nak masukkan apa tu? Masukkan ciri-ciri dia tu dan kita masukkanlah dia muzakkar. Kan? Bilangan dia mufrad lah. Okey, sebab dia berkait dengan Allah ya, mesti mufrad. Okey, lepas tu i'rab dia. Belajar mengenal ya. Kami sembah engkau. Apa? Dia objek. Dia objek. So masukkan dia adalah objek lah. Bila objek dia mesti mansub. Tu sebab status objek ialah mansub. Tu cara kita mengenal ayat Quran. Hanya engkau yang kami sembah. So automatically dalam konteks tu dia adalah objek. Jadi ka tu tapi yang secara orang kata tu nasib baiknya dia baris atas. Kan? Tapi sebab baris atas tu bukan sebab dia masuk. Baris atas tu sebab dia mabni. Memang tulisan dia ka. Maknanya ka ni kalau marfu' dia buka, majrur dia buka juga. Kalau dia jadi mudhaf ilaih kepada kalimah lain kan. Katakanlah kalimah ja'alaka. Maknanya Allah dia telah menjadikan kamu kan. Ka tu majrur tau. Sorry, dan ja'alaka dia bukan majrur, dia ni dia objek ya. Katakanlah rumah engkau. Ya. Baituka. Ka tu majrur lah. Rumah kamu kan. Jadi kamu tu majrur dia sepatutnya mari bawah tak boleh sebab dia mabni. Okey, so dalam konteks ni kalimah kedua tu ialah isim dhamir lah. Yang tadi yang pertama tadi ialah yang kita panggil hasrun ya, pengecualian. Okey, lepas tu na'budu. Kalau nak kita ambil arrow tukar kawan hijau. Ya, so yang ni menunjukkan kepada ia ni, yang ni menunjukkan kepada kita buat na'budu pula. Bila ini memang kita tak belajar lagi, tak sampai. Ya, modul fi'il mudhari' ini ialah modul ke-5. Modul kedua ke apa ni? Ismun. Modul ketiga fi'il madhi. Modul keempat baru mudhari'. Ya. So mudhari' ni sebenarnya modul keempat. Tapi pernah cerita ke tentang ni? Tak pernah lagi ya? Belum lagi ya. Ini cuma maklumat je lah ya. Maklumat baru ya. Untuk ahli matun mungkin apa ni dia boleh
Tengok-tengok sikit lah apa dia fi'lun mudhari'. Dia ni sebenarnya kata kerja mudhari'. Ejaan apa? Ejaan Rumi dia macam tu. Bila ada apostrophe tu maknanya ain. Ain ya. Nanti saya kalau ada masa kan saya tuliskan jawi dia. Okey. So mengenai font mudhari' ni kita tengok di awalan kalimah tu ada salah satu pada 4 huruf. Hamzah qata', nun, ataupun ta, ataupun ya. Salah satu pada ni. Yang ni ialah nun kan? Nun tu menunjukkan dia panggil nun mudhari'ah. Nun mudhari'ah apa maksudnya? Tanda pelaku kepada fi'il mudhari'. Ya, biasanya dia berkaitan dengan dia mewakili nahnu lah nun ni. Nahnu dia nun kan? Nahnu. So maknanya bila kita nak memahami dia tu pelaku kepada yang melaku perbuatan ialah kami lah. Sebab tu bila terjemahkan kami sentiasa sembah. Perbuatan sebab yang ibadah tu Dia asalnya daripada 3 huruf akar tu dia membina kata dasar abadah. Abadah maknanya sembah. Sembah. Lepas tu dia membentuk fi'il mudhari'. Dia kena tukarkan acuan tu supaya dia membentuk dalam bentuk ni. Dia tambah mudhari'ah. Lepas tu ain badah tadi dia berubah baris. Jadi na'budu. Na'budu kami. Kalau kita abudu lah. Kalau aku a'budu. Hamzah qata' tu untuk aku. Kalau dia ya ya'budu. Kalau kamu tu kata orang kedua jadi tu kata ta'budu. Itu mana mutakallim orang pertama ada 2. Satu aku ataupun kami. Aku kalau seorang saya kan. Kalau ramai guna kami lah non lah. Dia sebab sekak ni kan. Dia kata lah depan ada sebelum teknikal lah. Ya. Terjadilah dia akan buat rezeki kan. Tapi dia tetap dia adalah mabni juga. Dia tetap maksud juga. Baris di bawah. Walaupun ya. Tapi kita akan sebut yang objek sebagai maksud. Sebagai objek. Peranan dia sebagai objek. Ya, mana status dia objek mesti maksud punya. Ya, apa pula panggil? Cik Kamal Ya, ya. Cik ada parcel je 119 ni. Okey, kat rumah ya. Ya. Cik boleh standby di depan ni. Tak ada, saya di kat luar tapi apa orang rumah saya ada. So dia ambil kan? Rumah tu dia kena bayar. Apa dia? Cik kalau rumah cadangan dia. Yes. Itu okey sebab ada 2 barang sebenarnya tak tahu yang mana satu ya. Pengair buah. Okey, saya beri ya, okey. Kata berapa? 19. Okey. Kita ada order online tu. The voice mailbox for the number 0129202819. Please leave a voice message after the tone.
Okey, betul. Ah, Apa ada orang hantar barang tu. Bayarkan dulu 119 ni kata nanti abang bagi duit dah tak. 119. Okey. Okey ya. Ini kita belum belajar lagi ya, tapi maklumat tambahan ya nanti kita akan belajar. Tapi kita dah boleh belajar dengan mengenal huruf-huruf yang ada dalam kalimah tu. Kalau dia bermula dengan salah satu dia nun. Ya. Nun yang membawa erti kami itu bermakna dia adalah pelaku kepada kata kerja yang dipanggilkan fi'lun mudhari'. Ya. Biasanya fi'lun mudhari' ini bersangkut paut kerja yang memang sedang berlaku. Berbanding dengan fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku, dah selesai. Dia present. Dia present. Bahasa Melayu dia panggil present tense. Present tense. Ya. Jadi maknanya bila kita mengenal dia, kita akan tahu perbuatan ni sedang, lepas tu bukan tu saja, huruf terakhir daripada depan tu yang menunjukkan dia sedang dan berterusan. Okey. Dia sedang dan berterusan berlaku. Sebab tu bila kita tengok baris depan tu dia kita akan terjemah sebagai sentiasa. Jadi kami bukan setakat sembah saja. Kami sentiasa maknanya kami berterusan sembah engkau. Hanya kepada engkau kami sentiasa sembah. Maknanya seolah kita berikrar kepada Allah tu, kita tak akan sembah orang lain. Bukan itu saja, bukannya kami sembah sekali-sekala, tak. Berterusan kami sembah engkau. Sebab itulah memang Allah nak kita lakukan ya. Dalam penyembahan kepada Allah tu, Allah nak kita 100% Allah tu. Okey. Kemudian sambung sajalah. Sekarang ni ini kita akan belajar ya. Wow ni ialah sebenarnya iyaka ni kita sebenarnya dari segi modul lambat lagi belajar ni. Kumpulan harfun ni kita akan belajar dalam modul ke-7. Lambat. Mula ismun, lepas tu fi'lun ada 3. Ya, fi'lun madhi satu modul, fi'lun mudhari' satu modul, lepas tu fi'lun amar dan nahi satu modul. Lepas tu baru harfun. Okey kan? Tetapi semua tu kena belajar sebab bila dalam ayat tu dia dah ada. Ha. Kalau kita tak belajar, tak mengenal, bila nak mana ayat tak boleh. Ya, jadi waw ni pun sama kan dalam kumpulan harfun, dia panggilkan harfun. Waw ni bila kalimah harfun tu dia panggilkan harfun lah ya, huruf harfun. Dia panggil waw. Waw tu ada nama dia. Waw ni dipanggil atifah. Kalau T yang kita besarkan capital tu bermakna to. Dia punya Arab dia to. Jadi kalau nak ngejak atifah ni ain alif to fa ta mabutha. Macam tu atifah. Apakah waw atifah ni? Waw dia nak menambah satu perkara lagi kepada satu perkara sebelum tu. Jadi sebelum tu apa perkaranya? Kita kata hanya engkau yang kami sembah. Kemudian nak tambah lagi satu perkara, hanya engkau yang kami minta tolong. Jadi perkara kedua tu dipanggilkan tambahan kepada perkara yang pertama. Dalam konteks dalam konteks yang sama, iaitu perbuatan yang berterusan yang kita lakukan. So bila ada berlaku pembinaan ayat macam tu, ayat tu Allah akan menggunakan waw atifah. So maknanya cara ringkas tu waw atifah tu kita boleh terangkan sebagai waw penambah penambah cerita ataupun perkara ya, ataupun perkara. Dia bukan setakat dia tambah saja, dia selaras. Dia selaras sekali lagi. Dia selaraskan sekali cerita dengan yang sebelum tu.
Kita mengenai perbuatan yang kita sedang dan berterusan lakukan, yang ditambah pun dalam konteks yang sama. Okey. Cuma perkara tu berbeza tapi konteks dia sama. Perkara beza yang tadi sembah, yang ni minta tolong. Tolong. Ya, jadi minta tolong adalah tambahan kepada menyembah. Tapi dalam konteks perbuatannya berterusan Terusan. berlaku. Sebab tu bila tambah nasta'inu tu dia pun dhammah juga. Nasta'inu. Huruf terakhir tu dal baris depan, yang ni pun nun baris depan juga. Dia perbuatan tu Kita lakukan secara berterusan. berterusan. Maknanya kita minta tolong dengan Allah ni berterusan. Ya. Kalau kita tak faham tu, kita rasa apa yang kita buat sekarang dah betul sebab kita tak tahu pun betul ke tidak kan. Ya, kita tentunya. Tapi Allah kata, nasta'inu. Aku hanya engkau yang aku sentiasa minta tolong. So macam mana kita nak betulkan, ya, nak tengok konteks dalam konteks nasta'inu tu. Jadi sepatutnya kita bila sakit kita minta tolong dengan Allah dulu. Lepas tu Allah ilhamkan kita, jumpa doktor. Maknanya jumpa doktor tu hanya sebab apa ni uh, usaha saja. Tapi akhir kita masih lagi ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan, dia yang kita patut rujuk. Sebab outcome dia tu pada Allah juga. Outcome Allah yang tentu kesiap. aturkan siapa nak jumpa. Mungkin bukan doktor tu yang kita lalu jumpa. Mungkin Allah hilangkan, ada doktor lain. Tapi tak, apa yang kita buat tak, kita dah fokus. Sakit je jumpa, kan? So maknanya apa yang kita buat tu tak sama dengan apa yang kita ikrar dengan Allah lah. Yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Mungkin ayat ni ayat macam ayat ikrar kan. Macam jadi ayat Allah mengajar kita untuk cara nak mengabadikan kita dengan Allah. Allah ajar dengan ayat dah. Jadi bila kita faham ayat tu, kita akan faham dia ialah macam pengikraran kita dengan Allah. Sebab kita yang menyebut kami itu kita lah. Bila kita baca tu, kita kata kami sentiasa minta tolong. Hanya engkau pula tu, tak ada orang lain. Jadi kalau kita solat dan kita cari baca, itulah kita punya ikrar. Yes. Kalau kita menghayati solat tu, hari-hari tu akan membentuk jiwa yang akhirnya memang kita tolak benda lain lah. Kita akan bila sakit, pening ke, ataupun perniagaan kita jatuh kan, kita ingat Allah. Sebab itu berlaku masa zaman Nabi. Nabi, sahabat semua macam tu. First kali dia tu doa. Sebab dia minta sana. Doa dan usaha lah. Dan lepas tu usaha. First, Sebelum dia usaha tu, dia doa dulu. Kita usaha dulu. Doa tak ada. Itu beza dia. So dulu dia bila doa tu dia yakin, bila dia berdoa tu Allah akan ilhamkan dia terus. Lepas tu mana usaha dia ambil alih atas sebab doa dia tu. Itu lebih kurang. Okay. So kalau kita tengok na pun, bila kita bermula na sama dengan na, dia dalam konteks yang sama. Mana na tu ialah, maknanya nasta'inu adalah juga fi'il mudhari' juga. Cuma sekarang ada sikit perbezaan dia. Ya. Kau benar? 11:40. Okey. Sebab hari ni saya kena baca khutbah. Imam tu kena. Okey. So dia, secara bila kita dah kenal nak wudu tadi, kita cuma dah boleh mengenal nasta'inu sebab ada karakter yang sama. Dia pun juga fi'il mudhari'. Okey. Tadi kita tak habis mana fi'il mudhari' tu, mungkin kita tambah sikit lagi ya. Dia punya ciri dia tu, walaupun tak semua hari ni sebab kita belum belajar. Marfu'. Dia ciri dia pun marfu'. Ya, marfu' isim dengan marfu' mudhari' lain ya. Status dia. Dia marfu' juga. Tapi marfu' disebab dia kata kerja. Tak boleh panggil berdikari. Marfu' maknanya perbuatan yang berterusan. Itu maksud marfu' fi'lun. Kalau marfu' isim maknanya dia berdikari, status dia yang tak ada orang ganggu dan pengaruhi dia.
Jadi bermakna sini pun nun pada depan tu sama je kan, marfu' lah. So implikasi marfu' ialah perbuatan sedang berlaku dan berterusan berlaku. So nak budu maknanya bila kita kata kami hanya engkau yang kami sembah tu, mana berterusan maksudnya. Dulu pun kita sembah Allah, tahun lepas pun kita sembah Allah, semalam pun kita sembah Allah, hari ini pun kita sembah Allah, besok pun kita sembah Allah juga, kita tak tukar. Tu maksud dia. Betul. Begitu juga dengan minta tolong. Ya. Okey, cuma ada satu lagi perbezaan. Tengok konstruk dia, nak budu, dia tak ada komponen sim dengan ta. Dalam nasta'inu ada non. Lepas tu ada 3 huruf belakang tu, ya non kan. Tetapi dia ada tambahan sim dengan ta. Sim dengan ta ni dipanggilkan wazan. Ya, wazan ni memang jarang-jarang diajar lah, ya, orang belajar Quran. Ya. Ini wazan ke-10 dia panggil. Ya. Apakah konteks wazan ke-10? Kenapa nak budu tak pakai wazan 10? Ya. Sebab untuk mengatakan seseorang tu meminta orang kedua membuat sesuatu pada dia. Itu wazan 10. Maknanya orang pertama siapa? Kamilah kita. Orang kedua Allah. Ya. Kalau ayano itu maknanya tolong saja. Jadi mana datang meminta tu? Meminta tu pada wazan tu. Bentuk kalimah dia masukkan elemen wazan tu menjadikan makna tu dalam bentuk yang orang pertama tadi meminta orang kedua melakukan sesuatu kepada dia. Jadi dalam konteks ni orang pertama kami minta Allah buat apa? Tolong. Yang tak berlaku pada nak budu. Nak budu kami sembah Allah tak ada nak minta-minta. Takkanlah kami nak minta Allah sembah. Tak jadi. Dia tak guna wazan 10. Itu konteks wazan 1. Apabila A dengan B, A buat satu untuk B, wazan 1 je. Tak ada nak minta-minta. Sebab tu, astaghfirullah dia ada sim dengan ta. Aku minta ampun. So, kita minta Allah buat apa? Ampunkan kita. Guna wazan 10 lah tau. Kan? Walaupun kita hari-hari baca astaghfirullah, astaghfirullah kan? Kita tak tahu apa yang kita sebut. Yang ampun ni yang Ampun, ghafara tu lah. okey. Kan? Hamzah qata tu aku. Okey. Yang apa tadi kan? Yang mudhari'ah tadi. Aku ampun. Minta datang pada mana? Masuk dengan sin dengan ta je. Astaghfirullah. Yang kita minta tu Allah tadi kan? Kita minta Allah ampunkan aku. So maknanya dalam Arab ni bila nak suruh seorang tu minta seorang melakukan tak kira apa jenis. Kalau ghafara jadi minta ampun. Kalau aina minta tolong. Minta satu untuk pihak kedua buat ke dia digunakan wazan 10 lah. Saya tak sabar saya nak belajar wazan ni. Itulah. Sebab Tapi wazan kalau kita tengok modul yang ni, dia modul ke-12. Jauh lagi sebenarnya. Sebab dulu Oh, wazan ni antara yang terlupa yes. lah. Wazan itu pun untuk peringkat permulaan ni kita limit kepada 10 je, wazan 10. Dia sebenarnya wazan ada 14. Wazan 14 tu untuk orang yang dah advance lah. Boleh lah. Kan? So bila kita memahami wazan ni, kita akan dapati pemahaman kita jauh lebih baik. Macam tadi kan, walaupun kita baca nasta'inu hari-hari. Ya, maknanya sekarang kita boleh garanti, more or less saya kata ya. Panggil kawan-kawan yang nak duduk semayang tiap hari baca Fatihah tanya. Tanya apa, sim dengan ta je tak payah jawab ya. Kenapa ada di sim dengan ta? Itu soalan dia. Kemungkinan besar 100% tak boleh jawab. Itu sebab saya kata tu ilmu orang kita dengan Al-Quran ni below 10%. Walaupun hari-hari dia baca kan ya. Tapi bila kita belajar ni baru kita appreciate. Boleh nampak. Kenapa Allah guna nasta'inu dalam ayat tu, dalam kalimah tu. Nak budu tak. Walaupun duduk dalam konteks fi'il mudhari' yang marfu'. Tapi dia ada sub-konteks. Maknanya konteks yang lebih mendalam. Ya. Nak budu kalau masuk Islam, dia rosak makna terus. Tak boleh.
Ya. So maknanya sekurang-kurang kita dah boleh appreciate orang kata ya. Ya. Kenapa dalam ayat yang sama tu satu dengan sim dengan ta ada tak kan? Baru kita dapat dah gambaran menyeluruh ya tentang ayat tu. Bila kita dapat gambaran menyeluruh tu baru kita nampak the big picture apa yang Allah ajar kita ya, ya ajar kita dan menjadikan dia uh, ibadah kepada cara kita beribadah kepada Allah. Pertamanya ialah kita dah menolak semua benda lain. Hanya Allah saja. Itu pertama. Yang keduanya, apa yang kita nak lakukan pada Allah tadi, kita akan buat berterusan. Bukan sekali-sekala. Masa menolak tu apa maksudnya? Maksudnya ialah kita dah lah berterusan, kita tak tak cari orang lain. Tu dia punya implication dia. So kalau kita reflect balik apa yang kita buat, mungkin bercanggah lah. Kan? Mungkin bercanggah. Bila itu yang kena betulkan. Bila kita dah faham tu kan. Dan yang kedua pula, dalam cerita yang konteks yang sama, ada perbezaan dari segi implikasi kalimah. Ya, yang diaturkan oleh, dipanggil wazan. Nak bunuh, dia tak ada wazan 10, tapi sekarang bila nak minta tolong, dia kena guna wazan 10. Kalau kalau dia tak masuk ke sini dengan tak jadi mana dah. Masuk dia akan jadi apa? Na tu kami, aina tolong. Kami sentiasa tolong. Kan? Dah terbalik mana dia? Sampai dah. Kan menarik ya, bila kita mengenal. Dah terbalik mana dia? Kami minta sembah, kita minta Allah sembah kita. Efek dia apa? Tak logik lah. Kita minta Allah sembah kita kan? Takkanlah, tak logik langsung. Kalau kita buang tu dia tak jadi. Kita pula sembah kita kita tolong pula Allah. Kami sentiasa tolong engkau. Itu maksud dia. Kami sentiasa tolong engkau. Allah tak minta tak suruh kita tolong. Kan ya? Sebab Allah tu Ghani ya, maha kaya dan maha sempurna. Kita yang kena minta tolong. Dia terbalik lah. Ya. So dengan mengenal kalimah tu kita akan tahu konteks yang sebenar ya. Apa yang sebenarnya sepatut kita lakukan. Dan bila kita dah faham tu kita akan buat reflection lah. Reflection mana ya? Adakah kita menuruti apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita? Kalau selaras, Alhamdulillah lah, teruskan. Kalau tak selaras, dan kita kena perbetulkan lah. Perbetulkan. Barulah yang dikata kita berada di jalan yang betul tu. Sebab kita dah ada ilmu kan. Huda, sebab karuan tu huda. Dia menunjuk kita. Tapi kalau kita tak faham, kita akan gunakan pendapat sendiri lah. Kita rasa apa yang kita buat ni betul. Kan? Kita ikut je lah. Kita ikut, dia panggil hawa lah. Hawa nafsu kita, fikiran kita kan. Bila kita faham Quran baru kita tahu, betul ke tidak. So maknanya, Allah kata, kalau nak betul, mesti ikut Quran. Maknanya kena faham. Bermakna, kalau kita tak faham Quran, bermakna besar kemungkinan kita tak betul. Kita besar kemungkinan kita tak banyak ayat dia ya. Kalau saya nak kongsikan sekarang sebagai contoh okey ini kalau kita nak simpan kita apa ni boleh simpan print screen ya. Sekarang kita tekan print screen tu dia simpan lah ya, ya. Saya bagi contoh tengok ayat apa ayat Al-Kahfi ya. Ini tambahan sajalah ya. Tambah okey ini kira dah habis ya. Nanti puan Limatun ya. Nanti cuba prepare lah ya. Macam mana kita buat latihan ya. Permulaan tu mungkin tak lengkap tak mengapa. Okey, so kita keluar pada sini ini tambahan saja. Memang Quran ni memang banyak ya.
yang kita boleh boleh kongsikan. Sorry, kita nak tunjuk ayat kafi tu. Nah, mungkin yang gunakan ayat ni sebagai uh, yang kita faham dan kita jadikan dia panduan hidup. Kafi ialah 18 lah. Kafi ni senang dia. Cari muka terakhir. Ya, sebab ayat dia dah hujung. Kafi ada berapa ayat? Siapa tahu? 100. Ha? Lalu baca Al-Kafi tak? Tambah lagi 10 Baca. ayat. Itu biasa 10 ayat baca 10 ayat 1 hingga 10 tu akan dielakkan fitnah dajjal tu kan ya. Tapi dia sebenarnya ada 110. Ha, kan? Yang terakhir dia 110 yang ni lah. Kan ya? Okey. Tapi untuk okey. Dia kalau kata apa wazan ni kan dia sebagai pemberat kan? Pemberat ni lah. Dia meletakkan konteks konteks masing-masing. Ya. Itu lain. Itu bukan wazan. Itu majhul dengan maklum. Kalau maklum dia aktif, perbuatan yang aktif. Kalau majhul, perbuatan pasif. Itu lain. Bukan wazan. Wazan ni contohnya kita ambil kalimah alimah. Ya, alimah tu wazan satu. Wazan satu ni biasa perbuatan yang rutin lah, yang biasa. Alimah maknanya dia tahu ataupun dia beritahu. Kalau muta'adi, dia beritahu seseorang. Kalau dia tak muta'adi, dia tahu. Kan? Itu kalau kita ambil wazan satu, Itu wazan satu. So wazan satu fa'ala. Kalau nak guna wazan kedua, ditambah ain tu tasydidkan. Fa'ala. Jadi ambil alimah tadi, dia akan jadi allama. Ya. Okey, konteks apa? Satu dengan dua. Satu ni rutin saja, tak ada kesungguhan, tak ada effort, ya. Tapi bila Allah guna wazan kedua, maknanya perbuatan tu bersungguh-sungguh dah. Ada elemen bersungguh-sungguh dan ada elemen berulang lagi. Dan dengan penuh kesungguhan, maknanya dengan tenaga. Jadi tadi kalau alimah beritahu je. Contoh saya nak beritahu telefon number. Kan? Itu rutin saja. Tapi kalau saya nak mengajar dia daripada alimah, kena guna wazan kedua. Jadi allama. Kalau nak ajar tak boleh guna wazan satu. Jadi sebab tu dah mengajar allama al-Quran. Kan? Hadis Nabi tu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Wazan kedua digunakan. Itu wazan kedua. Jadi konteks wazan kedua ialah menukarkan konteks yang pertama yang rutin tadi kepada perbuatan yang lebih bersungguh-sungguh dan dia kena gunakan wazan kedua. So, hadis dia baca tu khairukum man ta'allama. Daripada alami juga. Ta'allama ialah wazan kelima. So wazan kelima apa dia? Allama tadi ada tajdid tadi dah bersungguh-sungguh. Tapi sekarang ni bersungguhnya dalam konteks perbuatan allama tu muta'adi, ngajar orang kedua. A dengan B. Tetapi sekarang ni nak mengatakan dia mengajar bukan orang kedua, dia mengajar diri sendiri. Mengajar diri sendiri makna daripada mengajar jadi belajar. Sebab dia mengajar diri sendiri kan. Jadi digunakan wazan kelima. Tambah ta awalan tu. Jadi ta'allama. So dengan guna wazan kelima, perbuatan tu dipanggilkan refleksif. Objeknya dia sendiri. Dia mengajar siapa? Bukan mengajar orang kedua, mengajar dia. Jadi konteks tu dipanggil belajar. Sebab tu ta'allama kita terjemahkan sebagai belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran, maknanya orang yang terbaik di antara orang yang belajar Al-Quran. Wa'allamahu, dan mengajarnya. Balik ke wazan kedua. Jadi maknanya Nabi beritahu kita bila kita belajar ni, Nabi kata jangan belajar je. Dia orang. Itu yang tak berlaku masyarakat kita. Masyarakat kita dia tak, yang bahagian kedua tu tak berlaku. Ya, kita ni belajar aja. Ustaz kata belajar kan. Jarang ustaz kata belajar ajar. Sebab Nabi kata belajar ajar. Sebab apa?
Bila belajar dan ngajar, baru tersebar ilmu tu. Masyarakat Malaysia kebanyakan belajar, walaupun 20 tahun lagi, 30 masih lagi nak belajar. Tak terlintas nanti, Nabi kata belajar dan ngajar. Kan? Ta'alam ada kewazan tafa'al. Wazan 5. Tafa'ala. Tafa'ala. Jadi ta'allama. Ya, itu kenapa kita perlu je kena wazan tu, sebab bila kita tengok je kalimah tu kita akan tahu. Macam tadi wazan 10. So wazan 10 ialah apa? Ialah kita meminta sesuatu kepada orang kedua untuk buat sesuatu kepada kita. Itu wazan ke-10. Itu konteks dia tu. Okey, tadi saya nak kongsikan ayat ke apa ya? Ini untuk kita jadikan muhasabah diri ya, sebab penting ya. Ayat itu sebab apa saya kata muka surat tadi dia ayat ke 103. 103, 104. Ni dia. Okey, Allah kata apa? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya, pada hal tu dipanggilkan ini bahagian harfun ya. Nanti kita belajar salah satu daripada jenis harfun tu dipanggil harfun istifham. Ya, kalau dengar bunyi istifham dia ada sin dengan ta juga. Istifham. Maknanya aku minta faham. Ya. Jadi translation aku minta faham ni harfun dinamakan harfun soalan. Sebab kalau kita minta faham kita tanya kan? Tanya. Itu maknanya harfun soalan. Harfun dia bermakna adakah? Hal itu mana adakah? Sebab dia soalan. Asalnya istifham. Dinamakan harfun istifham. Ya, istifham dari segi literalnya aku nak faham. Minta faham kan? Sini dengan ta tu. Wazan 10 tu. Jadi Allah kata, qul hal nunabbiukum. Katakanlah disuruh Nabi kata ya. Katakanlah Nabi, nak tak engkau aku ceritakan nunabbiukum nun bagi depan kan? Kami itulah. Ya, kami kum tu kamu semua. Nabiu tu menerangkan. Nak tak kami terangkan bil akhsari, orang-orang yang rugi. Rugi apa? A'mala. Amal dia, perbuatan dia, kerja dia sehari-hari ini sebenarnya rugi. Kita buat everything, banyak benda satu hari kan. Tapi Allah kata rugi rupanya. Nak tak apa? Okey. Siapakah ni? Dan Allah kata allazi nadalla sa'yuhum. Orang-orang yang tolak ni sesat. Bukan wala dhalin. Orang yang sesat maksud dia. Sa'yuhum ni usaha dia, perbuatan dia, kerja dia ya. Kerja fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia dia. Wahum yahsabu, wa ni tadi wa antifah, sekarang ni wa ni dia konteks dia berbeza, dia bukan menambah menyelaras, dia dipanggil wa haliyah. Wa haliyah ni yang membawa erti sedangkan. Sedangkan hum tu mereka lah. Mereka tadi orang yang tadi al-lazina tu kan. Yahsabu yang menyangka, yang menghitung, mengira, yahsabu ni yang menyangka annahum bahawa mereka yuhsinu nasun'a, dah buat sun'a ni pekerjaan dia ya, perbuatan dia tu. Yuhsinu mana mereka merasakan yang dia buat tu dah betul. Yuhsinu yang terbaik, yang baik kan. Jadi memang kita banyak dalam hidup dalam dunia kita rasa benda yang kita buat dah betul. Tapi rupanya kita sesat. Allah kata talla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kenapa berlaku macam ni? Ya kerana sebab kita ikut fikiran kita. Ya, kita tak rujuk pada Quran, kita jadi Quran tu dan banyak benda kita rasa betul.